Hai guys. Hari ni aku nak cerita tentang satu kisah hajat yang tak kesampaian. Ceritanya macam ini. Aku pada asalnya dah buat review banyak tentang kereta ni. Aku sebenarnya kebetulan masa aku buat YouTube ni, sebenarnya aku tengah cari sebuah kereta untuk dibeli. Jadi sebab tu lah aku buat review kereta-kereta yang semasa ni lah, yang keluar kan. Jadi sebenarnya aku dah berhajat dan dah plan untuk beli sebuah kereta, iaitu Proton X50. Jadi aku nak cerita satu kisah tentang Proton X50 yang tidak kesampaian. Selepas aku dah survey, aku dah study, aku dah kaji dan tengok, aku dapati bahawa pilihan yang paling sesuai untuk aku rasa adalah Proton X50 lah. Proton X50. Jadi aku pun dah bayar booking 500. Sebenarnya aku bayar booking tu awal sebelum pelancarannya lagi, sebab tu aku dapat pergi city review hari tu, sebab aku dah antara salah seorang yang dah booking lah untuk X50. Memang dah berhajat dan berniat lah, dah mutamat lah keputusannya untuk membeli Proton X50. Jadi dalam nak membeli tu, lepas dah booking, kemudiannya aku pun nak trade in kereta aku yang aku bawa ni, Honda City ni. Jadi aku nak trade in untuk ambil Proton X50. Jadi aku apply loan. Apply loan dulu. Kebenarnya disebabkan oleh harga kereta tak diumumkan lagi. Jadi salesman yang aku berurusan ni, dia sangat banyak membantu aku. Dia buat dummy dulu. Apply untuk Proton X70 dulu. Jadi bila tahu Proton X70 tu lepas, maksudnya kemungkinan untuk X50 tak ada masalah lah. Untuk lepas. Mula-mula masalahnya berkaitan dengan PTPTN. Mula dengan PTPTN, aku ni memang bayar bulan-bulan, melalui potongan gaji. Tapi bila proses loan tu tiba-tiba sangkut sebab PTPTN. Bila aku call PTPTN, aku cakap aku bayar bulan-bulan, aku memang tak pernah miss sebab bayar potong gaji kan. Dan aku bayar daripada start aku mula kerja. Bermaksud 11 tahun lalu aku dah start bayar. Tapi bila ada tunggakan tu, aku macam pelik lah. Tunggakan, rupanya bila nengok-nengok balik, rupanya bayaran potongan gaji aku buat bulan-bulan tu sebenarnya kurang RM20 setiap bulan. Dia kata bermula daripada tahun 2000 time ujrah punya pertukaran tu lah. Jadi adalah hutang dalam 500 kot gitu kot. Jadi aku settle kan, dapatlah surat menunjukkan yang bahawa aku ni adalah pembayar PTPTN. Setiap siapa ada masalah PTPTN PTPTN akan minta bayar ni dulu. Jadi sebenarnya aku pun naik bengang lah kan. Kalau surat tu mengesahkan sama ada korang dah bayar ke tak bayar, betul tak? Sedangkan aku punya slip gaji memang potong. Jadi cuma angkanya tu kurang RM20 je daripada nilai yang sebenar. Itu pun bukannya aku tahu pun dah potong gajinya macam gitu. Jadi aku tak memikirkan lah, sebab kita fikir kita bayar bulan-bulan kan potong gaji kan. Jadi yang aku bengang tu, PTPTN tetap juga nak, paling kurang aku perlu bayar sesuatu, barulah dia nak bagi surat yang mengesahkan aku ni bayar bulan-bulan. Jadi bengang lah. Dan bertekak juga lah dalam telefon kan. Bertekak juga dalam telefon. Kemudian dia kata aku tak nak saja je, aku tak nak bayar. Bukan aku tak boleh nak bayar 500 tu, boleh je. Tapi aku minta surat yang mengesahkan aku buat bayaran, tapi kau nak aku buat tambahan bayaran untuk dapat surat pengesahan tu. Kau faham tak? Lain aku tak pernah bayar, kau minta aku bayar untuk dapat pengesahan aku pernah bayar. Itu lain. Ni orang yang dah memang bayar bulan-bulan pun nak minta surat yang mengesahkan aku bayar bulan-bulan ni pun banyak cakadak. Sekali dia kata cik bayar 100 je. Aku bayar 100 saja je. Bukan tak mampu nak bayar, saja nak tunjukkan bahawa aku bayar selama ni, kau tak banyak bunyi pula kan. Jadi settle lah masalah tu. Dia pun bagi surat. Dia bagi surat. So aku dah hantar. So loan pun lepas. Time tu
aku bayar Proton X 70 standard spec lah. Okay, 97,000 tak silap loan. Okay, loan lepas. Okay, kemudian bila harga dah umum, loan pun lepas. Aku sangat berterima kasih kepada aku punya SA ni, sebab dia, aku memang minta, aku tak nak bayar apa-apa down payment. Sebabnya aku akan top up duit aku untuk bayar baki loan kereta ni. Sebabnya kereta ni kan moratorium 6 bulan. Jadi dia ada tunggakan lah kat situ. Sebenarnya kalau ikutkan jadual asal, kemungkinan aku tak perlu top up pun. Tapi disebabkan oleh moratorium, jadi moratorium telah menyebabkan aku tertunggak. Jadi aku bayangkan aku perlu modal untuk top up lah. Okay, jadi settle. Okay, dia dapatkan aku flagship punya loan. Aku perlu tambah 1,000 je. 1,000 je. Je lah 1,000. Sebenarnya kalau ikutkan harga dia, aku dapat 1,005. Okay, sebab X50 flagship tu kan harganya kan 1,003, tapi dia dah masukkan dengan cukai, sepatutnya 1,000, tax maksudnya 1,006 lah kan. Insurance maksudnya 1,006. Okay, jadi dia dapat 1,005. Okay, aku track in kereta ni, nanti NCB kan dapat 55%. Okay, jadi sebenarnya aku ada lebih kat situ lah. Sebenarnya kos dia nanti jadi 104,500 ringgit. Itu je. Jadi aku ada baki 500 lah, boleh lah guna untuk cover add-on punya ni lah, accessories yang Proton offer tu kan. Okay, jadi selesai dah tu. Okay, kemudiannya aku pun jumpa seorang penjual kereta terpakai ni. Okay, kita deal harga. Dia letakkan harga kereta aku ni 38,500. Sedangkan loan pada masa tu ada 46,000. Wah, dia punya harga kan. Okay, jadi okay lah, dia dah tengok kata color lah, dia kata nombor plat wilayah lah, dia kata low spec lah, dia kata mileage lah. Yelah, biasalah nak kurangkan harga kan. Okay, jadi okay lah aku deal. Aku fikir-fikir okay lah, cukup lah kot. Okay, aku ada, boleh lah top up. Jadi aku pun pergilah top up. Okay, dia minta aku masukkan sendiri dalam bank. Okay, berapa baki lebihan tu. Jadi lebihan tu dalam 7,700. Okay, aku dah masukkan. Okay, dah settle dan tinggalkan baki 38,500. Okay, kemudian aku pun lepas aku dah buat pembayaran pagi tu, petang tu aku pergi jumpa dia. Aku hantar kereta, aku bagi geran, aku bagi kunci. Okay, settle lah. Aku rasa pun macam okay, lega lah. Okay, tinggal tunggu kereta je lah, senang cakap kan. Okay, kemudian bila selang sehari dua tu, dia call aku. Okay, dia call, dia kata bang, kena top up 3,000 lah lagi. Dia kata bla 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 dengan alasan-alasan lah. Okay, jadi aku kat situ aku dah macam alamak, nak kena top up lah pula. Aku dah lah seboleh-boleh tak nak tambah apa-apa. Lepas tu kena tambah pula untuk kereta ni tolak. Jadi dah jadi kereta ni berharga 35,000 amboi. Okay, jadi aku fikir-fikir, aku buat keputusan. Okay, kalau macam tu tak apa, aku tak jadi jual kereta ni. Okay, dia pun bila aku cakap tak jadi pun, dia pun berfikir-fikir juga. Okay, dah runding-runding, dah bincang SA, mana boleh tarik, mana boleh ni, mana boleh diskaun, bla 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 bla. Last sekali tak jumpa jalan penyelesaian. Okay, punya bagusnya SA aku ni, dia kata okay, tak apa cik, saya dahulukan duit saya 3,000. Okay, boleh ke cakap ni? Okay, dia kata gitulah. Okay, punyalah dia nak membantu aku lah pada tu, sebab dia mungkin percayalah. Okay, mungkin dah kenal lah agaknya kan. Okay, jadi dia pun kata macam itu, nanti cik bayar kemudian pun tak apa, dia kata. Okay, tapi pada aku bukan fikirkan isu tentang 3,000 tu, boleh je gali mana-mana cari. Okay, tapi masalahnya aku dah bayangkan kereta tu dah drop teruk dah harga dia. Okay, jadi nak kena keluarkan modal lagi. Bukan soal 3,000 tu, kalau fikirkan balik total tu dah jadi hampir 11,000 kena top up untuk kereta ni. Okay, jadi aku rasa macam tak masuk akal. Okay, sedangkan masa aku hantar kereta tu, aku dah thumbprint, aku dah sign dah surat tu semua. Okay, kalau ikut logik macam aku dah tak perlu fikir lah. Kau dah ambil harga kereta ni, bukan urusan aku lah kan. Tapi aku fikir okay lah,
sama masing-masing berniaga kan, dia berniaga. Okey, jadi aku pun tak nak ada masalah kemudian lah. Contohlah kalau aku kata ni mampus lah kan, kalau aku cakap macam itulah. Okey, dah jual kan, dah sign pun, dah thumbprint, takut nanti kan dia tak selesaikan aku punya loan, tak settlekan dengan bank, kesannya aku pula kena tanggung. Okey, jadi kita bincang-bincang. Okey, keputusan yang dibuat bahawa setuju. Okey, dia pulangkan balik kereta. Okey, itu satu hal dah settle lah. Masalahnya macam mana dengan 7,700 yang aku dah bayar kat bank tu? Okey, aku pun call bank pagi tu. Esoknya aku call bank, aku tanya, okey, macam mana saya punya situasi ni lah. Okey, masa aku call tu, bank kata boleh refund. Okey, yang kedua dia kata boleh jadikan advance lah. Okey, duit tu dikira sebagai advance bulan-bulan berikutnya. Okey, aku fikirkan macam okey, bolehlah kot advance. Okey, tapi kemudian aku fikir, alamak, better aku ada tabungan waktu-waktu COVID macam ini daripada aku jadikan dia advance. Okey, kalau kan advance dia tu boleh sampai ke 8-9 bulan jugalah. Okey, jadi pada masa tu aku punya niat untuk X50 ni masih on. Okey. Okey, kemudian bila tadi sebenarnya aku pergi ke bank. Okey, bukan tadilah. Hari aku rakam ni lah hari Jumaat tu aku pergi bank. Okey, aku pergi bank. Okey, bank kata ini kes yang rare, dia kata terpencil lah, sebab dia kata tak pernah lagi kes macam ni berlaku. Dan dia kata lain kali jangan masukkan duit macam tu. Dia kata tunggu biar orang tu settlekan lah, bla 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 bla. Kena ni lah juga, dengar nasihat dia jugalah. Tapi pada aku macam, yalah, kalau aku bagi cash kepada, kau bayangkan kalau aku bagi cash 7,700 tu kepada orang kereta tu, okey, kau rasa dia nak pulangkan tak 7,000, nak pulangkan kereta? Okey, mesti dia nanti berdolak-dalik ke, mungkin jadi macam tu lah. Jadi aku pilih, syukur juga aku masuk kat bank. Okey, jadi sekarang ni aku dah proses untuk minta refund. Okey, jadi sebenarnya aku tengah tunggu keputusan daripada bank. Okey, sama ada permohonan aku tu berjaya ke tak, dia boleh bantu ke tak. Okey, sebab dia minta aku buat surat lah dan justifikasi kenapa, apa yang berlaku. Okey, aku buatlah surat. Okey, aku dah hantar. Jadi aku tunggu keputusan dia. Okey, dan kemudiannya bila aku bincang balik dengan orang rumah aku, okey, isteri aku, bincang-bincang balik, okey lah, last kali kami putuskan bahawa okey, tak jadi jual kereta, masih lagi kena bayar. Okey, kemudian nak tambah kereta baru. Okey, jadi dah kena bayar 2 kereta lah, senang cakap. Jadi bila runding atas sebab-sebab lain yang aku tak boleh sebut kat sini, okey, kemudiannya kita orang memutuskan aku cancel Proton X50. So aku pun WhatsApp aku punya SA. Okey, aku cakap dengan dia, minta maaf lah, terpaksa cancelkan pembelian Proton X50. Jadi aku minta maaf lah, betul-betul minta maaf kerana mungkin menyusahkan dia. Dan aku bersyukur dia punya respon sangatlah baik. Okey, sangatlah menerima dengan redha dan ikhlas. Okey, bila aku cakap cancel, yalah, kadang-kadang ada orang kan dia fikirkan itu macam satu dah menyusahkan dia dah buat macam-macam. Okey, dah bantu aku segala aspek. Okey, tiba-tiba tak jadi beli. Okey, kemudiannya dia kata tak ada masalah, nanti dia uruskan proses untuk pulangkan deposit RM50 booking tu lah. Okey, jadi sekarang ni aku tengah tunggu 2 keputusan. Pertama untuk refund daripada bank. Okey, sebenarnya kalau bank tu dia kata kalau tak boleh refund sebab ni kes-kes terpencil, okey, yang rare lah. Okey, jadi dia kata satu lagi pilihan aku akan advance lah. Okey, aku dengan 2 benda ni masih lagi aku rasa okey lah, masih boleh lagi lah, boleh diterima lah kan. Okey, dan itu aku tunggu keputusan tu. Nanti aku cerita dalam video yang seterusnya berkaitan dengan proses tu. Dan yang kedua, aku tengah tunggu proses refund booking lah. Booking tu 500. Jadi nampaknya macam SA aku sangat membantu. Okey, nanti aku bagi dia punya IG kat sini. Okey, tengok IG dia dan kenal orangnya. Okey, kita tengok pula proses macam mana refund tu berlaku dan tempoh masa.
Okey, jadi kita akan buat video seterusnya lah tentang hal tu. Jadi apa-apa pun aku sangat berpuas hati dengan servis yang diberikan oleh aku punya SA ni dari Proton ni. Jadi aku masuk ke IG dekat sini. Kalau korang nak beli Proton punya kereta, boleh contact dia sebab dia sangat membantu dari banyak aspek lah. Sebenarnya dia bantu aku untuk dapatkan kereta ni. Okey, dan aku pun minta kereta tu segeralah kan, sebab ni bulan 11. Jadi aku dah ni kan, aku dah anggap tu macam hadiah birthday lah. Okey, kalau aku dapat kereta tu bulan ni. Okey, jadi dia pun berusaha lah macam mana nak dapat. Dia pun ada strategi dia. Dia pun trust and adjust lah. Okey, jadi korang kalau rasa nak booking kereta Proton X50 nak cepat, okey, boleh try contact dia. Aku tunjukkan kat sini. Okey, jadi itu saja video aku pada hari ini tentang Proton X50 yang tak kesampaian. Okey, jadi okey, tapi mesti aku ada aim kan. Mesti aku ada aim lah untuk next aku nak target apa. Okey, tapi itu nanti aku jangka mungkin tahun depan lah punya projek. Okey. Okey, jadi itu saja video pada hari ini. Okey, jangan lupa tekan butang like dan juga subscribe. Okey, kalau korang nak beli kereta, kau nak jumpa dengan aku punya SA ni, kau sebut nama aku lah, ataupun kau cakap saya tengok dekat Facebook, dekat YouTube. Okey, kot lah dia boleh bagi diskaun. Dia boleh bagi macam mana dia servis kat aku tu, dia boleh bagi kat korang. Okey, jadi itu saja. Jumpa lagi. Assalamualaikum.